Selamat malam rakan-rakan sekalian. Jadi kita kembali bersama anda dan sekali lagi memulakan senaman untuk penglihatan yang akan membolehkan anda memperbaikinya bukan sahaja ke tahap normal, malah lebih baik lagi. Saya ingin mengingatkan kepada mereka yang menonton buat kali pertama, kita sudah melakukan beberapa senaman untuk penglihatan sebelum ini. Dari mana semuanya bermula? Beginilah ceritanya. Jadi pada satu hari, saya pergi untuk memperbaharui lesen memandu saya dan mendapati semasa pemeriksaan mata, saya bukan sahaja boleh melihat baris yang bernombor 1, malah saya juga boleh melihat baris di bawahnya dan saya juga boleh nampak penerbit percetakan cetakan 500,000 naskah. Jadi sebenarnya penglihatan saya tidaklah begitu sejak lahir, bukan? Dengan latihan, saya telah membangunkan penglihatan itu sendiri. Saya telah ceritakan semuanya dengan terperinci dalam beberapa video. Kalau anda mahu, boleh cari di sana. Mungkin saya akan letakkan pautan di bawah. Jika tidak, saya telah janji untuk ceritakan kepada anda bagaimana saya Memperbaiki penglihatan saya sendiri. Sebahagian daripada senaman telah saya tunjukkan. Secara ringkas, saya ingatkan, lebih terperinci anda boleh cari di tempat lain. Dulu saya rabun sekitar -1,5, -2 mungkin. Maksudnya, saya tidak nampak dengan jelas, terutamanya semasa ujian huruf, saya hanya nampak baris tengah. Selebihnya semakin kabur. Dan saya telah janji untuk ceritakan bagaimana saya memperbaiki penglihatan saya sendiri. Sebahagian senaman sudah saya tunjukkan, secara ringkas saya ingatkan lagi. Lebih terperinci anda boleh cari di video lain. Dalam senaman ini, kita bahagikan otot mata kepada 2 kumpulan dan hari ini saya akan tunjukkan yang utama yang akan membantu anda mendapatkan penglihatan yang lebih jelas. Jadi maksudnya, senaman ini akan membolehkan anda, seperti saya, melihat bukan sahaja baris paling bawah, malah baris yang lebih bawah lagi. Begitulah. Secara umumnya, jadi terdapat 2 kumpulan utama senaman. Kita membahagikan otot mata kepada 2 kumpulan. Kumpulan pertama ialah otot-otot yang menggerakkan mata. Kita perlu melatih otot-otot ini yang menggerakkan mata ke pelbagai arah. Atas, bawah, kanan dan kiri. Kumpulan kedua pula ialah otot-otot yang berada di dalam mata yang mengubah kelengkungan kanta mata, membolehkan kita memfokuskan penglihatan sama ada dekat atau jauh. Dengan otot-otot ini, kita dapat melihat. Untuk melatih otot-otot penggerak mata, untuk meningkatkan aliran darah dan untuk mengubah bentuk bola mata, semua orang tahu senaman klasik untuk penglihatan. Tetapi, saya akan ingatkan secara ringkas. Cari satu titik di hadapan, lihat ke bawah, ke kanan, ke kiri. Ia agak sukar dilakukan. Selepas itu, mata akan sakit. Otot mata pun sakit. Jadi, kita tidak mahu melakukannya dan akhirnya berhenti. Pilihan yang telah kita bincangkan yang memberikan hasil. Ada video dengan senaman ini secara terperinci. Ia adalah video pertama sekali tentang penglihatan. Tetapi saya akan ingatkan secara ringkas. Cari satu titik di hadapan, pandang ke arahnya dan mula pusingkan kepala ke satu arah. Seperti anda melatih bicep, kesannya hampir sama pada otot ini seperti jika kita menggerakkan mata dari sisi ke sisi. Tetapi pergerakan otot lebih lancar yang tidak menyebabkan perubahan mendadak pada panjang otot seperti jika anda melakukannya ke atas dan ke bawah. Rasakan perbezaan yang ketara. Melatih bicep memberi kesan yang hampir sama pada otot ini. Sama seperti bukannya menggerakkan mata ke atas dan ke bawah. Anda hanya melihat satu titik dan menggerakkan kepala. Dengan cara ini, mata anda berbanding kepala, berbanding soket mata, melakukan perkara yang sama seperti jika anda menggerakkan ke atas dan ke bawah. Rasakan perbezaan yang ketara. Maksudnya, anda juga boleh, jika anda tidak kisah, lakukan satu eksperimen. Cuba lakukan pergerakan ke atas dan ke bawah dahulu, kemudian cuba cara yang saya terangkan tadi. Kita pandang ke satu titik. Lakukan pergerakan ke atas dan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Maksudnya, kita mulakan dengan pergerakan pemanasan seperti ini. Dan di sini anda boleh gunakan beberapa gambar, beberapa nombor dan lihat pada mereka semasa melakukan latihan ini. Jika anda mempunyai carta huruf, pilih baris yang anda nampak samar-samar
Lihat pada baris itu dan lakukan pergerakan ke kanan kiri, atas bawah, sedikit secara menyerong juga boleh. Anda juga boleh lakukan pergerakan berpusing seperti ini. Jadi, sebagai contoh, latihan bermula dari sini. Maksudnya, saya pilih satu titik. Saya pandang mata anda dengan teliti. Dan saya ingin minta maaf kepada Ivanov Alexei. Kali lepas, saya kata dia belum melanggan. Sebenarnya dia sudah melanggan. Tapi Yur Semenov, tengok, kamu masih belum melanggan. Secara ringkasnya, kita pandang pada satu titik. Lakukan pergerakan atas bawah, buat kira-kira 10 kali ke kanan kiri. Lakukan secara menyerong ke satu arah dan ke arah lain. Anda juga boleh pusing ke satu arah, kemudian ke arah yang lain. Tetapi sepanjang masa ini, pastikan pandangan anda tetap pada baris itu. Paling mudah untuk menyesuaikan diri dan melihat kemajuan anda pada carta penglihatan. Muat turun, gantungkan di mana-mana, anda akan berlatih dengannya. Pencahayaan juga memainkan peranan yang besar. Jika anda perasan bahawa anda melihat dengan lebih baik dalam pencahayaan yang baik dan lebih teruk dalam pencahayaan yang kurang, anda perlu berlatih dalam pencahayaan yang kurang. Dan kemudian, apabila pencahayaan menjadi lebih baik, penglihatan anda juga akan menjadi lebih baik. Maksudnya, mata anda akan lebih mudah bekerja jika anda melatihnya sedikit dalam pencahayaan yang kurang baik. Jadi, cahaya tidak perlu terlalu terang semasa latihan. Jadi, itu saya ingatkan kepada anda. Dan kumpulan kedua latihan adalah latihan khusus untuk akomodasi. Maksudnya, kita lakukan dengan cara mengambil sesuatu objek dan menggerakkannya sedikit ke depan dan ke belakang, juga dengan kedudukan mata yang berbeza. Mata perlu dibiasakan untuk bekerja bukan sahaja apabila ia berada di tengah, tetapi juga pada sudut yang berbeza. Ini juga telah kita lakukan bersama dan ada video terperinci mengenainya. Ini menggantikan latihan apabila anda tidak melakukan pergerakan secara mendadak dan apabila kita perlahan-lahan mengalihkan pandangan ke depan dan ke belakang. Ini juga tidak baik untuk mata jika dilakukan secara mendadak kerana ia menyebabkan otot menjadi tegang dan kemudian tiba-tiba meregang serta pam otot dengan aliran darah. Anda akan merasakannya dan untuk latihan ini tidak sesuai jika dilakukan secara mendadak. Otot perlu dilatih seperti otot lain supaya ia bekerja secara perlahan, tidak secara mendadak. Apabila kita perlahan-lahan mengalihkan pandangan ke depan dan ke belakang, di sini akan timbul ketegangan perlahan, kelonggaran, regangan otot dan pam otot dengan aliran darah. Anda akan merasakannya apabila nombor kad di sini terdapat tarik sehingga kad ini sah pada jarak yang agak dekat. Sekarang, apa yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan ketajaman penglihatan ialah menukar cermin mata biasa anda kepada cermin mata hitam dengan kaca seperti ini yang anda miliki. Ini adalah langkah seterusnya dalam semua latihan. Jadi, lihat di sini tertera nombor kad. Di sini pula tarikh sah laku kad. Dan di sini pula CVC, CVV, iaitu 3 angka di bahagian belakang kad. Jadi sekarang tugas saya ialah, jika saya dapat mengenal pasti nombor-nombor ini, semua wang yang banyak di situ akan menjadi milik saya. Dan saya perlu melihat semuanya dengan jelas. Apa yang perlu saya lakukan? Jadi, mari kita mulakan sebagai contoh dengan ini. Maksudnya, sekarang kita perlu melatih sedikit otot yang akan mengubah kelengkungan kanta mata. Katakan saya berdiri pada jarak seperti ini dan pada jarak ini saya dapat melihat semuanya dengan jelas, ketiga-tiga baris. Anda boleh tambah lagi dan jarak ini tidak sesuai untuk saya berlatih. Saya mula berundur, dan pada satu jarak tertentu, katakan saya tidak lagi dapat melihat baris bawah. Saya sudah tidak nampak baris itu dari jarak ini. Sekarang, apa yang saya lakukan ialah saya melihat baris bawah itu dan menandakan dengan cara tertentu. Mungkin dengan mencucuk kayu atau melukis tanda, saya nampak. Saya melangkah ke belakang, masih tidak nampak. Dan saya mula mendekat. Saya lihat, pada titik itu, saya mendekat. Saya nampak semula, saya nampak
dan mula menjauh. Sekarang, saya tak nampak. Lebih baik cari jarak minimum di mana saya sudah tak nampak lagi supaya tak perlu buat banyak langkah. Maksudnya, saya melangkah ke depan, sekali saya nampak, melangkah ke belakang, tak nampak lagi. Saya mula buat gerakan ini, sedikit ke depan, sedikit ke belakang, seolah-olah saya bergerak dan selepas beberapa ketika saya dapati, saya sudah nampak bukan di tempat yang saya tandakan, tapi sedikit lebih jauh. Dengan cara ini, saya mula melatih. Saya mendekat, saya melangkah beberapa langkah ke depan, mula nampak, kemudian saya berundur dari sini, tapi sentiasa melihat sedikit ke depan, saya pergi lebih dekat dan kemudian sekali lagi ke belakang, kemudian sekali lagi ke depan, sentiasa melihat ke titik itu. Bagaimana rupanya dari luar memang nampak pelik. Maksudnya, saya mendekat. Sekarang saya berundur dari sini, tapi sentiasa melihat ke titik ini. Sentiasa melihat dan anda akan dapati jarak yang anda boleh nampak semakin bertambah. Bila anda pusing ke satu arah, anda boleh nampak dengan lebih jelas. Anda boleh tingkatkan lagi. Anda mula buat ini sambil berpusing. Maksudnya kepala anda dipusing ke satu arah dan buat perkara yang sama. Jadi anda mendekat. Kemudian anda berundur ke satu sisi, ke sisi lain. Dan anda akan dapati bahawa apabila anda memusing ke satu arah, anda boleh nampak dengan lebih jelas. Dan apabila anda memusing ke arah yang lain, anda nampak kurang jelas. Mungkin anda berlatih dalam keadaan yang tidak begitu terang. Contohnya selama 5 hingga 10 minit. Tidak perlu lebih daripada 10 minit. Maksimum 10 minit. Sebaiknya lakukan antara 5 hingga 10 minit. Dan pencahayaan tidak sepatutnya terlalu terang. Ia sepatutnya agak malap kerana jika anda berlatih dalam suasana yang tidak terlalu terang, ia akan menjadi lebih baik. Dan anda mula yang seterusnya, anda berdiri, melihat ke arah itu. Akan lebih mudah untuk mata anda melihat apabila semuanya terang. Dan latihan kedua, dalam satu sesi latihan, anda sebagai contoh telah meningkatkan jarak dari mana anda boleh melihat, katakanlah setengah meter, 1 meter, ada yang lebih jauh. Pada latihan pertama mungkin lebih jauh. Dan anda mula yang seterusnya, anda berdiri, melihat ke titik yang anda nampak sama-sama itu dan lakukan apa yang kita bincangkan tadi. Lakukan putaran ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Anda mula nampak lebih jelas dan lakukan sedikit lagi dengan pergerakan ke depan dan ke belakang. Kenapa ini lebih berkesan daripada hanya mengalihkan pandangan dari satu titik ke titik lain? Saya ulang sekali lagi untuk mereka yang masih belum faham. Ia lebih berkesan kerana otot mula bekerja dengan lebih lancar apabila anda memberinya peluang untuk tidak bertukar secara mendadak dari satu objek ke objek lain yang terletak pada jarak yang jauh antara satu sama lain. Tidak ada saat apabila hubungan dengan objek itu terputus dan kerjanya menjadi perlahan. Pendek kata, latihan ini memang benar-benar membantu memulihkan penglihatan. Seluruh set latihan ini, jika anda lakukan, malah jika anda lakukan satu sesi latihan sahaja, tulis di bawah perbezaan yang anda alami. Jarak sejauh mana anda berjaya tingkatkan. Jadi secara ringkasnya, tulis komen, tekan suka. Kita jumpa lagi. Tontonlah beberapa kali, tiada larangan untuk menonton berulang kali. Jangan tekan suka 2 kali berturut-turut, tekan sekali sahaja. Langgan jika belum melanggan, itu sahaja.